sini. Maaf, sangkut sini, juntai pula. Oh, dia punya style. Itu boleh juntai tak kepala, tutup sarjan, tangan pakat tinggi lagi. Oh, dia punya. Lepas tu belum cerita lagi. Tiup. Tiup, tetap tiup. Jangan. Passion, tak lama lagi akan keluar yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Tudung ni, atas ni letak zeng ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengurusi acara, Puan Fisha selaku pengundah acara, juga merupakan SU Majlis Daerah Krian. Seterusnya semua para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis sembang santai motivasi tentang pekerja berintegriti, rezeki diberkati. Jadi bak kata orang, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Bawa buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tapi sayang hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara lepas usahlah dikenang, pengajaran kemudian jadikan teladan. Jadi pantun tu tadi saja yang nak bagi. Raja je nak bagi tahu tentang kerja, kan? Kerja. Manusia secara normal ni dia suka bekerja. Dia suka bekerja. Nak belak dapat kerja, tu paling dia suka. Tapi kadang-kadang buat kerja tak berapa suka. Dia suka dapat kerja, tapi buat kerja tak berapa suka. Tapi bila dia cuti, dia ambil cuti, saja-saja ambil cuti. Dia seronok ambil cuti, tapi bila sampai waktu cuti, tiba-tiba kadang-kadang orang yang seronok bekerja, dia akan cakap, baik aku kerja. Kan? Sebab cuti tu kadang dia tak buat apa-apa pun, kadang saja ambil cuti. Tu sebab kadang saya tengok kalau staff saya dulu kalau ambil cuti, kenapa ambil cuti? Jawapan popular dia urusan keluarga. Saya kata tak boleh bagi jawapan urusan keluarga, mesti detailkan apa urusan keluarga. Mak bersalin ke, kan? Adik ada masalah ke, sakit apa ke, sebut, kan? Urusan di bank tu satu lagi. Apa masalah kau nak jumpa Gubernur Bank Negara sampai cuti sehari, pasal kena maklumkan apa urusannya. Kalau sakit apa? Kenapa lah sini dia kata tak sempat ambil MC, dia kata. Kena ambil MC. Dan MC sepatutnya kalau ikut peraturan kena hantar pada hari kita dapat MC tu, bukannya esok tu kerja buat hantar MC. Kalau ikutkan. Tapi kalau memang dah sakit, dimaklumkan dulu. Sekarang ada kemudahan media sosial, kan? Jadi macam saya kata tadi, secara asasnya orang suka bekerja. Cuma dalam bab bekerja ni disebutkan tentang kerja yang baik. Kerja yang baik. Kerja yang baik maka membawa kepada pekerja yang berintegriti. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, Nabi Muhammad SAW beritahu, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya buat betul-betul lah, baik, teliti dan sempurna. Itu standard Islam letak. Cuma orang Melayu dikaitkan dengan kerja yang tak senonoh. Orang Melayu dikaitkan kerja, biasalah orang Melayu kerja macam ni lah, datang lambat, biasalah buat kerja tak sempurna, biasalah sengit-sengit ni, biasalah orang Melayu, biasalah projek macam ni, budak Melayu kot memang macam tu. Jadi soalannya, betul ke Melayu macam tu? Soalannya, betul ke Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu sebenarnya. Tetapi bila tambah dengan nilai Islam, tak sepatutnya Melayu tu jadi macam tu. Bila Melayu campur dengan nilai Islam, sepatutnya jadi lagi baik. Ini tak, kan? Lagi teruk, kerjanya teruk,
Nampaknya prestasinya teruk. Kejap-kejap minum, minum dekat Pak Non Station. Apa? Kan, boleh tahan kat situ kan. Makan apa, kejap pagi, petang, malam, minum kan. Akhirnya kerja tak sempurna. Kerja tak siap. Sedangkan semua yang bekerja ni ada dia punya guideline dan ada standard-standard yang perlu dicapai. Nak pula dicapai star rating. Berapa star rating MDK? 5 bintang tu. 5 bintang. Ceramah siap buat online live. Nampak kat TV besar tu, nampak. Kan, mana dah dapat 5 star. Tapi kalau tu je 5 star, dia kena tengok juga mutu kerja, kualiti kerja dia kan. Bagus, semua sihat staff dia sebab tak ada lift kan. Naik 3 tingkat nanti kan. Kena bagi sihat sikit kaki naik atas. So apa maksud kriteria 5 bintang ni? Macam-macam perkara yang akan diberikan pemakahan. Termasuk daripada usahanya buat program integriti. Ni program kita hari ni ada markah ni. Ada markah untuk star rating akan datang pula kan. Betul. Semuanya kadang ada setengah tempat tu dia ada. Dia buat benda ni tetapi dokumentasi pula tak cukup. Pun ada masalah dari segi performance. Kan, dia akan efek sebab dia tak boleh nak buktikan. Rupanya gambarnya tak cukup, kertas kerja ni tak ada, dia punya bukti program tu pun tak ada. Jadi tu kadang kesilapan setengah tempat lah. Majlis akhirian tak ada masalah tentang tu. Jadi mana kata mesti menunjukkan kebaikan. Segala benda-benda yang baik, teliti dan sempurna, itu adalah yang Tuhan suka. Maka kalau sebut pasal integriti ni telah ditekankan semenjak zaman Nabi Adam AS lagi. Yang mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu apa? Bagaimana kalian tergamak kufur, ingkar, sedangkan kalian dahulunya belum lahir, yakni mati kan? Mati iaitu belum lahir. Kemudian dihidupkan kalian. Lepas hidup tu dimatikan pula. Dan selepas mati dihidupkan kalian untuk disempurnakan balasan buat kalian atas apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Maka perlu kita fahami integriti ni termasuk juga kepercayaan kita tentang apa yang kita buat tu akan dibalas oleh Tuhan. Akan dibalas. Kita buat atas dunia kadang lepas, tapi akhirat belum tentu lagi. Memang tak lepas ni. Akan dibalas atas setiap apa yang kamu kerjakan. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala beritahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Bagi mereka yang dapat membebaskan diri pada api neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ingat sekali lagi ayat dalam tu, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Rasa syok kerja, memperdayakan. Bekerja, baru tahu macam ni kerjanya kan? Kita rasa baguslah dapat jawatan ni. Contohlah kan, bergelar SU, contoh, mana tahu kan, SU Majlis Akhiriat. Tapi bila mula tu macam seronok jugalah, adalah seronok juga dapat surat tu. Sekali bila dah kerja baru tahu, sibuk tentu arah. Betul sibuk. Kejap ni kadang menteri besar panggil kan. Menteri besar dia panggil semua SU dengan YDP kena panggil. Pening kepala. Masa tu bersyukurlah kita ni jadi pembantu takbir je. Bersyukurlah kita ni jadi pegawai, penolong pegawai je. Kalau kita jadi ketua jabatan, macam tadi lah ketua jabatan, nak kena jadi MC, langsung sakit semua. Tiba-tiba ada hal, takut nak duduk sebelah Samsul Bat, sudah SU yang jadi MC kan. Contohlah nak beritahu, tanggungjawab besar kan. Kesenangan yang memperdayakan. Beli rumah, seronok beli rumah, ya Allah cantiknya rumah, tak sabar buat house warming. Rupanya bayar bulan-bulan tinggi. Kesenangan memperdayakan. Lepas tu seronok rumah besar, cantik, bayar bil api pun tinggi. Allah, kesenangan memperdayakan. Beli kereta baru, seronok beli kereta baru, bayar kali pertama, kesenangan memperdayakan. Cukup setahun hari jadi, ya Allah, Rotek insurans mahalnya pula. Tak apa belum. Siapa suruh beli kereta sport contoh.
Contohlah kan, saya tak cakap SU, saya cakap orang lain. Contohlah kan. Tapi kereta sport SU tu tak tinggi sangat. Dia punya road insurance okey lagi. Kan? Saya tak cakap orang ni, cakap saya juga ni. Pakai kereta besar-besar, siapa suruh? Langsung insurans. Tak seperti masa kita naik Azia dulu. Tak sama kan? Itu sebabnya. Betul, itu maknanya kesenangan memperdayakan. Kita beli handphone, kita rasa nak handphone canggih, kita nak sangat telefon tu. Sampai rumah, tengok dekat TV, dah keluar ada iklan telefon baru. Kan? Jenama, model lebih kurang dia punya jenama sama, tapi model yang lagi baru lagi. Kesenangan yang memperdayakan. Ingatlah, ia satu kesenangan memperdayakan. Datang kontraktor, tiba-tiba dia mengaku dia kawan dengan kita semua. Kontraktor luar ni yang baik dengan korang semua ni, semua mengaku tiba-tiba kawan baik. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Kesenangan yang memperdayakan. Dia pun tolong ni, tak apalah, kawan-kawan, dia hulur satu dua benda, hulur satu dua kebaikan kat kita. Masalahnya, sekali kita terima, sepanjang hayat kita akan terbelenggu dengan masalah tu. Percaya cakap saya. Tak ada dah ketenangan pada jiwa kita. Nampak orang tu dekat pejabat, alamak dia nak apa pula hari ni, alamak kenapa dia ni, aku ada hutang apa-apa lagi ke dengan dia. Kita rasa berhutang je dengan orang. Sebab apa? Sebab kita buat benda yang tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril menyampaikan kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada kita pula. Apa dia? Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan ingatlah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangunnya pada waktu malam beribadah pada Allah, dan keperkasaannya terletak kepada ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Jadi pesan ni clear. Hiduplah sampai masa akan mati. Sayang isteri, sayang suami, sampai masa akan berpisah dengan dia. Sayang boyfriend, girlfriend, lagilah tak ada jaminan, sampai masa akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang kamu nak buat, sampai masa akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Sikit, banyak, besar, kecil, semua akan dibalas. Mulianya seseorang kalau dia boleh bangun malam beribadah pada Allah, dan keperkasaannya, kuatnya seorang tu adalah bila dia tidak bergantung harap kepada manusia lain. Dia berharap kepada Tuhan semata-mata. Serahlah pada Tuhan. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu adalah hakikat integriti, iaitu bersikap jujur, buat benda-benda baik. Kalau ikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud jujur, maksud integriti ni adalah kejujuran, ketelusan, keutuhan, kesempurnaan. Kejujuran, ketelusan, keutuhan, kesempurnaan. Dan begitu juga kalau tengok dalam kamus Oxford yang bawa masuk the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Jadi integriti ni paling senang sekali kita perlu terapkan nilai ihsan dalam diri kita. Maksud ihsan ni, kita buat sesuatu kita nampak Tuhan, dan kalau pun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Kan? Macam hari ni kan, bila kita dengar ceramah ni kan, Tuhan nampak kita. Tuhan tengok kita buat apa waktu dengar ceramah ni. Main game, jawab mesej, contoh. Kan? Kita buat apa dekat dalam ceramah ni? Kita mungkin sedang menong, memikirkan masa depan, tak mencatat apa-apa, contoh. Semua Tuhan tahu. Tuhan nampak. Ni contoh je, relax lah kan. Ni contoh je. Terasa pula kan. Jadi makna kata Tuhan nampak. Macam ni lah paling simple. Bila kita naik kereta, kita nampak traffic light. Traffic light tu ada countdown. Kan? 1 minit 120 saat lagi. 119, 118, 117, makin menurun. Tak ada satu umat pun masa tu. CCTV pun tak ada. Apakah kita akan tunggu atau kita teruskan perjalanan? Itulah cara nak memahami maksud ihsan. Macam orang bekerja dekat restoran. Macam mana cara dia bekerja bila tokenya ada dekat depan tu, dekat cashier. Lain cara kerja dia. Dia mop, dia sapu meja, bawah meja pun dia lapnya. Kan? Bukan main lagi, tagak, tak duduk langsung, berdiri. Rajin betul. Macam tu jugalah
Minggu depan tu bila bosnya tak ada dekat cashier, apa jadi? Dia masih lagi macam tu sebab ada CCTV. Maknanya dia baik sebab CCTV. Macam hari ni, saya yakin pekerja Majlis Rakyat memang dengan ceramah memang macam ni. Dia taat dan setia. Sebab SU ada kat depan. Contoh kan. Tapi sebenarnya kalau SU tak ada pun tak apa. SU okey je. Tak ada SU pun kita orang memang macam ni. Contoh kan. Taat aja. Gelak pun kontrol aja. Kan, bagus semua, nampak tu. Semua sedang mencatat. Saya tahu tak ada yang balas WhatsApp pun. Semua sedang mencatat nota. Kan, daripada tadi aku puas hati dengan kau. Kau punya tekun kan. Maknanya betul lah tu. Susah nak cari pekerja yang macam ni, yang mencatat nota apa-apa yang disampaikan. Kejap lagi aku tanya apa yang aku ceramah. Okey. Kemudian kan, maknanya dia tetap jangan risaulah, saya tak tanya. Kalau saya tanya pun saya jawab balik, jangan risau. Kan? Haus betul kau. Daripada tadi kau minum air aku tengok. Kan? Okey, tapi tak apalah. Faham tu. Kan? Bawa bekal. Aduh, hai minum air pun kena tanya. Sebenarnya tak menyembur, dia kata kan. Jadi kejujuran ni, kejujuran dalam bekerja. Maka dalam bekerja memang cabaran dia besar. Bekerja cabaran dia besar. Hari ni bekerja dengan zaman media sosial, kan? Itu yang tadi tu, kerja orang tengah ceramah ni, orang tanya pasal kerja, kenalah jawab. Yang tanya tu ketua jabatan pula tu, ketua unit tanya, kena jawab, kan? Itu yang bila kadang bila tak tahu nak jawab tu haus. Kan, minum lagi kan. Jadi macam itulah keadaan dia kan. Tak tahu kenapa dah orang lain keras yang tak jadi nak minum, tak apa, minum aja, jangan risau. Kan, okey je. Jadi makna kata kita dalam bekerja cabaran ni media sosial. Dulu tak ada media sosial lain. Dulu tak ada media sosial lain. Dulu orang sibuk dengan bersurat, sibuk beli stamp 30 sen, stamp 50 sen. Siap tanya kalau hantar ke Johor berapa sen daripada Perak ni, kan? Sampai tak surat ni, kan? Betul. Dulu orang belajar kalau tuition online, tak ada online dulu. Dulu pakai pos laju, minta nota-nota kan, nota-nota daripada secara kiriman pos ni, hantar kita pun belajar dulu. Sekarang dah online atas talian. Beli barang pun sekarang, dulu nama dia smart shop, orang rasa canggih sangat dah smart shop. Tetapi hari ni dia semua dah ada belian secara online. Kebanyakan barang-barang yang dekat tangan ni semua online. Termasuklah bekas air ni minum tu online. Kan? Beli secara online sebab tu design yang dia suka. Kan? Tu kita beli barang online, beli barang dapur online, beli barang makan online, makan pagi. Tak pernah terfikir kita sebenarnya dulu. Daripada sarapan pagi sampai malam semua online. Barang-barang keperluan online, baju seluar online. Siap dengan saiz, boleh return balik online. Beli daripada mana? China. Bayangkan. Beli kereta pun online sekarang ni, kan? Ada orang beli kereta online, bayar deposit 20,000, 3 tahun tak sampai kereta tu lagi. Mana ada tak macam tu? Sekarang ni dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Maka cabarannya sudah tentu lebih hebat. Tapi walau apa pun keadaan sekalipun, pentingnya kita menjaga nilai integriti. Jagalah integriti. Jika tidak, aib kita nanti. Itu satu istilah yang disebut, kan? Aib. Kenapa? Sebab bila terdedah kita tertangkap dan sebagainya, maka malu itu bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada orang sekeliling kita, termasuk ahli keluarga kita. Bila seorang tertangkap sebab apa? Isu rasuah. Bila sebut rasuah ni, sebenarnya jangan salah faham. Integriti ni bukan hanya isu rasuah saja. Semua benda-benda baik adalah integriti. Tapi salah satu daripada cabang membincangkan tentang integriti adalah rasuah. Bila seorang tertangkap tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, dan pecah amanah dan sebagainya, maka pada ketika itu yang malu tu bukan hanya yang buat kesalahan, tapi manusia di sekelilingnya. Anak-anak pergi sekolah, yang kena tangkap semalam ayah kau macam ayah kau je. Nampak muka ayah kau macam muka tak bersalah lah. Anak malu kat sekolah ni. Si isteri, suami pada pasangan malu. Bukan bini kau kena tangkap semalam, bukan suami kau yang kena semalam. So benda ni kena difikirkan bersama. Maka apa yang kena ada? Yang kena ada, yang pertama kena jujur. Jangan menipu dalam bekerja. Bila tanya kat mana sekarang? Saya ada dekat site. Sedangkan bos kau yang tanya kau ada dekat site.
Macam mana tu? Kau mana sekarang? Dekat site. Kat site kenapa aku tak nampak kau? Dah kena menipu pula. On the way. On the way. Jangan tipu. Kalau bos tanya tu jawab je dengan jujur. Minta maaf bos, saya kat luar ni, kat kedai makan. Lambat kau makan? Tak ada, saya lewat tu tadi minta sebab makan. Ada apa tu bos? Macam tu. Datang jumpa kat pejabat. Dalam masa setengah jam lagi datang jumpa. Okey bos, okey. Setengah jam datang jumpa bos. Jujur, tu yang paling penting. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Klaim mileage, klaim overtime, jangan tipu. Klaim mileage, klaim overtime tak menambah pendapatan. Tak menambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian saja daripada klaim yang kita buat. Daripada perbelanjaan yang sebenar yang kita keluarkan, klaim tu dapat sebahagian saja. Orang yang klaim menambah pendapatan adalah orang yang tak buat tapi klaim. Faham? Dia tak buat benda tu tapi dia klaim juga. Maka tu tambah pendapatan. Dia tak payah modal tapi dia tipu duit yang bukan hak dia. Amanah ni adalah menyempurnakan hak orang lain, tidak mengurangkan hak orang lain. Ingat tu. Jaga. Jangan kita ambil. So pertama jujur. Kedua amanah. Jaga amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dengan surat beranak anak untuk tujuan nak buka sekolah ni. Tak halal setitik dakwat, setitik ink photostat tu untuk tujuan peribadi. Ingat tu. Kan? Bawa pergi luar, pergi keluar kat kedai biasa, kita perlu bayar 10 sen, 20 sen saja untuk selai 2 helai yang kita nak photostat tu. Kenapa kita nak pecah amanah untuk benda-benda yang kecil macam tu? Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Tu tanya dia. Dia cakap, macam mana nak jaga negara? Jadi jagalah. Kalau benda kecil, saya sebut tu benda contoh yang senang-senang je. Bawa anak pergi pejabat, bagi kertas seorang selai, bagi pen seorang sebatang. Nah, jangan kacau mama nak buat kerja. Conteng. Kertas pejabat punya, pen pejabat punya pun tak halal buat kita. Pecah amanah tuan-tuan sekalian. Nampak benda tu kecil, apatah lagi benda-benda besar. Tiba-tiba ingat tak kisah ada seorang tu, nama dia siapa nama dia? Mubarak. Mubarak ni dia merupakan seorang badui. Dia ni diminta untuk bekerja jaga dengan tuan ni, nama dia Husam bin Noh, nama tuan dia. Mubarak ni diminta jaga. Aku ni nak outstation, kata Husam bin Noh. Wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni. Aku bagi masa 3 bulan, kau tolong jaga. Aku nak keluar outstation, urusan perniagaan. Dia pun keluar, tinggalkanlah ladang dia tu, ladang buah dia tu selama 3 bulan. Mubarak ni pun jagalah 3 bulan. Lepas 3 bulan, Tuan Husam bin Noh ni balik. Wahai Mubarak, kau tolong petik 3 biji buah. Kau pilih buah yang paling manis sekali bagi kat aku rasa. Mubarak dia pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga, bagi dekat Tuan Husam bin Noh. Maka Mubarak pun makan buah yang pertama. Husam bin Noh pun makan buah yang pertama, masam. Tak apa. Makan buah kedua pun masam. Buah yang ketiga lagi masam. Maka bisinglah Tuan Husam bin Noh. Dia tanya, wahai Mubarak, 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, kau tak tahu ke mana manis mana masam? Maka jawab Mubarak, demi Allah, kau pesan aku suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Bayangkan, macam tu sekali dia jaga amanah dia. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang musang king selama 3 bulan, apakah sama keadaan kita macam Mubarak tadi? Sama ke tak sama dengan Mubarak tadi? Tolong jawab sikit. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? Silap-silap dia lah, kebetulan jaga ladang kan. Ada sikit-sikit buat balik. Meh lah rasa. Rasalah sesama. Ni musang king bagus ni. Yang ni blackthorn. Macam tu. Yang ni apa nama? Kim Hong. Dan Kim Hong ni dia pahit-pahit sikit. Cina suka kalau dia sebut bagi cari durian Kim Hong satu. Tu belum lagi durian ganja. Tu durian ganja. Durian ganja tahu tak? Tak tahu. Durian ganja ni kecil aja, kita belah ada seulas di dalam tu.
Biji pun tak ada. Dia punya sedap tu dia macam ganja tu. Tak tahulah rasa ganja macam tu ke tidak, tak tahulah. Ya, tapi macam itulah hayat dia. Saya dapat tu dekat mana tu? Sekali saya rasa sebab masa lalu dekat daripada Bagan Serai ikut apa tu, ikut jalan belakang pergi ke Greek tu. Ke Lenggong, pergi ke Lenggong ikut jalan mana tu? Ha, iyalah tu. Jalan tu lah. Lepas tu sekian dekat ramai orang dua-dua yang dekat apa? Kat hutan-hutan tu, tepi jalan tu. Saya berhenti dekat, minta maaf. Yang nak rasalah ni ustaz dia. Saya rasa sebiji. Dia buka memang seulas saya dalam tu. Ha, bayangkan sebiji yang kecil ni, seulas yang dalam tu dan tak ada biji. Memang sedap. Dia kata yang ni tak jual, usah makan je dia. Nama dia durian ganja. Baru aku tahu ada durian ganja. Yang dekat ganja kat Ipoh tu tahulah. Nasi ganja. Kan? Ha, macam tu lah. Jadi makna kata keadaan mubarak ni ada orang yang macam tu. Kalau kita ingat Tuan Guru ni Aziz, kan Tuan Guru ni Aziz waktu dia jadi Menteri Besar Kelantan. Arwah ni dulu orang minta dia dekat pasar minta sign buku teks. Sikit pinjaman buku teks anak dia. Ha, Tuan Guru boleh tak tolong sign? Dia tanya, ni urusan rasmi ke urusan peribadi? Dia tanya. Ni kalau ikutkan peribadi rasanya, dia kata. Kalau peribadi tak apalah, hamba pakai pen ni. Dia pakai pen Renault yang biasa tu. Yang pen yang dakwat basah yang kerajaan negeri bagi itu dia kata untuk urusan rasmi saja. Bayangkan nak sign pun dia bezakan urusan rasmi dengan urusan peribadi. Macam tu. Cuba kalau kita, berapa banyak pen pejabat guna untuk tulis order makanan hari ni? Cakap. Berapa banyak guna pen pejabat untuk ambil order berdasarkan sampel kuih raya dah mula bertebaran sekarang ni. Ha, cara gelak tu maknanya ada tu. Kan? Dah mula, dah order. Kan? Macam-macam. Tu sebabnya orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Melayu belum Rejab dah terbayang Syawal. Itu beza. Ha, kan? Ha, jadi itu keadaan dia. Jadi Mubarak ni tadi salah satu contoh manusia yang amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Ingat tu. Ada janji tak yang dibuat? Ada tak janji yang kita buat? Ada tak? Ada ke tidak? Tak ada. Ada. Contract of service, contract for service. Kita sign tu perjanjian, agreement tu janji. Kan? Kemudian dah ada dah the do and the don'ts. Kemudian setiap kali perhimpunan pagi ada ikrar integriti. Bahawasanya kami berikrar. Ada tak ikrar integriti dibacakan? Ada. Tu belum lagi nyanyi. Kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia, hormat tenaga, bela bangsa dan negara. Ingat lagu tu lagi? Kan? Tak sangka pula. Jadi makna lagu-lagu tu salah satu bentuk janji yang kita lafazkan. So janji kenalah buat. Kan? Amanah mestilah dijaga. Kan? Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Tu kedua. Ketiga, jagalah hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kejatuhan satu department, satu agensi, satu kementerian, satu jabatan biasanya berpunca daripada dalaman organisasi itu sendiri. Bukannya punca pada orang lain pun kadang-kadang. Orang lain tu datang kemudian, tapi orang dalam surat layang. Dengar-dengarnya dia ni terima wang suapan banyak ni. Dengar-dengarnya dia ni terlalu terima duit daripada peniaga kaki lima. Dia ni selalu terima duit daripada kat kelab malam. Pusat-pusat snooker selalu bagi duit bulanan kat dia ni. Bro, jangan main-main. Saya pergi serbu dekat ada satu pusat judi internet dulu kan. Berserbu dengan penguat kuasa. Kita rampas buku catatan kewangan dia hari tu. Dia siap tulis tu. Siap tulis. Bil elektrik 300. Sewa air 100. PDRM saya tulis polis tu. Berapa ratus? Tak tahu apa maksud dia. PBT pun ada. Bayar apa? Bila disiasat-siasat yang PBT tu ada pokok kuasa yang datang ambil duit. Dia kata, tapi tak tahulah pokok kuasa yang mana satu. Tak dinyatakan. Dia kunci mulut. Bayangkan, benda tu bila disiasat akhirnya dapat. Tak berbaloi. Jadi biasanya akan yang akan menjatuhkan kita ni sebenarnya orang dalaman je.
Kayu takkan tumbang melainkan disebabkan oleh kayu juga. Rupanya kapak yang menebang pokok kayu ni, ulu kapak tu daripada kayu juga. Melayu pun jatuh disebabkan Melayu. Macam itulah ceritanya. Jadi jangan kita saling menjatuhkan. Buang benda-benda tak baik dalam hati kita. Buang tamak, kongsi tak apa. Faham ya? Buang tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Fahamlah. Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Orang perempuan, faham tak? Setuju tak? Tengok tu, orang perempuan itulah, dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak ni, tapi satu benda dia tak boleh buat, sangka buruk tak habis-habis. Bila kata jangan tamak, kongsi tak apa, contohnya ada benda baik, kita share. Ada benda yang boleh sedekah dengan orang, share. Faham? Benda baik, maklumat yang baik dalam ceramah hari ini, share. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Saya tak sebut pun benda-benda lain. Yang terus tak tu kenapa? Tengok orang lelaki, semua sangka baik. Hello, aja tenang. Dia orang tak melatah. Nampak tak? Jangan sangka buruk ya. Saya tak sebut pasal tu lah. Pasal Tesla ke, saya tak ada. Dan saya tak sebut pasal benda lain, tak ada. Jadi jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya jangan kita tamak. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Macam tu je. Nabi kata barang siapa yang mengambil hak orang lain, maka akan disempitkan lubang kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Auzubillah, tak jauhkan. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Macam saya sekarang, patut tak saya sombong? Saya duduk kursi YDP ni dalam Masyarakat Full Council. Kan? Tak payah sombong lah. Sementara je, kejap lagi balik lah. Kan? Nak sombong dengan jawatan. Sombong dengan pakai baju korporat. Amboi, siap logo. Kan? Siap ada line-line lagi dekat lengan. Steady. Nak sombong dengan apa? Dia ikut-ikut jabatan. Tu ada yang macam-macam JC tu. Tu baju apa tu? Kelab sukan. Baju apa tu? Sukan. Boleh pakai baju sukan boleh. Hari apa boleh ke? Hari Jumaat boleh pakai baju sukan. Track shoot suar pendek boleh pakai. Tak ada, tanya je. Tak, kita kan semua kan ditanya. Tu kan, tu cakap tadi kan. Tapi tak payahlah kita sombong. Tak payahlah kita act, betul tak? Belagak Kau tak tahu tu dekat pejabat dia nombor 1 tu. Pangkat paling tinggi, nombor 1 dalam pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid apa lu pencen. Dah pencen sampai masa pencen. Penyanyi popular tu sampai masa dia tak boleh nyanyi dah lagu dia. Lagu dia tak boleh nyanyi. Lari larau dia melari. Dia boleh nyanyi lagu tu. Ada dulu tarik not sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit, tak boleh. Pelakon watak utama, jadi hero, jadi heroin. Sekarang jadi watak pembantu je. Sampai menangis-nangis dekat dalam bagi tahu wartawan dia tak ada job dah sekarang. Macam mana? Nak buat macam mana? Zaman dah berlalu. Dulu berlakon jadi hero, sekarang watak jadi driver. Dulu berlakon jadi heroin, sekarang jadi bibik, saya cakap Indon lagi. Kesian betul. Aduh, nak buat macam mana? Samsul Debat nak sombong dengan Samsul apa lama? 2 tahun, 3 tahun sampai masa dah habis. Keluar Samsul yang lain. Debab, Debik, Debuk semua keluar. Habis dah namanya. Takkan kekal lama. Sampai masanya, masa itu akan berlalu untuk kita. Ya? Cepat masa berlalu. Budak sekolah rendah dulu puasa, tengok jam bila lah nak berbuka. Lambat betul buka puasa. Sebab dia tak ada kerja, tak ada tanggungjawab lagi. Dia fikir nak makan buka je. Dia mandang jam, lambatnya. Nak pula zaman saya dulu, zaman Puan Fisha dulu, mana ada TV 24 jam macam sekarang? Mana ada media sosial? Nak tengok TikTok pagi sampai ke maghrib? Tak ada. Kemudian bila masuk sekolah menengah dah pandai berkawan. Masa tu seronok, cepat rasa berbuka. Tapi lambatnya raya. Lambat betul raya. Tapi kanak-kanak seperti kita sekarang ni, macam baru hari tu raya. Ni dah nak puasa balik dah. Perasan tak?
Tu tandanya apa? Tu tandanya apa? Nak mati. Tak payahlah kau fikir panjang sangat. Nak mati, tu je lah. Dah dekat dah. Bila rasa masa tu cepat berlalu, maknanya dah dekat kita dengan kematian. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Itu sebabnya kalau kita tengok ni, masa cepat berlalu. So nak sombong tak payahlah. Sampai masa akan berlalu untuk kita. Kereta baru tu sampai masa dia akan jadi kereta lama. Kecuali kereta sport. Macam nampak sport aja. Kan kereta yang lain tu nampak lama, tua je nampak. Kereta tua. Dia sport, dia lain macam. Tak apa, kita tukar tajuk lain ya. Kan betul pun. Kan kereta ni sampai masanya dia akan season. Dulu orang gila kereta apa? Volkswagen tu. Ingat tak? Sekarang ni Volkswagen dah tak ada dah ciri-ciri Volkswagen tu. Kan? Kalau ikut kereta Volkswagen tu, dia punya identiti mesti maintain. Iaitu bonnet kat depan. Bonnet simpan barang kat depan, enjin kat belakang. Macam tu kan. Dia macam kereta ni lah, kereta Porsche apa tu? Coupe kan depan tu. Tempat tak barang. Enjin kecil. Bila naik, saya dah pernah try naik dah. Azab betul rasa ni. Sebab dia dalam tu kecil, compact tu. Kalau bawa ke akhirian tu memang saya tak turun lah. Lambai je. Jalan keluar. Payah betul. Tapi kalau kereta sport yang satu lagi tu dia lain. Dia besar. Dia besar. Dia nampak selesa lah. Kan? Saya tak pernah naik lagi. Tak di pelawa. Kan? Macam tu. Jadi macam tu lah. Jadi sampai masa dia akan season, dia akan berlalu. Ya, ingat tak? Fashion korang, tudung yang korang pakai dulu. Tengoklah fashion tudung korang pakai dulu. Yang belang-belang, ikat kat tengkuk. Ingat tak dulu? Ya Allah, tak tergamak tengok gambar tu. Lepas tu zaman pakai tudung. Lepas tu ingat tak orang dulu pakai tudung tu, lepas tu ada macam sarung pengakap tu. Ingat tak kan? Zaman dulu bila tengok balik gambar, tolonglah remove gambar ni. Saya beritahu, tolong remove gambar ni. Janganlah kau share gambar ni. Marah dia. Lepas tu zaman dulu masa belajar tu, kan tudung tu satu. Dia kalau dulu masa kat Shah Alam, kita tahu kalau dia pakai tudung dua-dua turun tu UIA. Kalau satu turun, satu ke selang ke belakang ni, ya ITM. Kalau kiri kanan naik, budak kolej PTPL. Dulu. Sekarang dah terlampau banyak universiti, terlampau banyak kolej dah tak tahu dah. Macam-macam fashion. Sekarang tudung sarung. Kan semenjak cerita Indonesia Aqsa Madinah. Sarung dah siap dah. Ada yang pakai tudung sarung siap tinggal ni. Tapi ada yang masih mempertahankan bawal siakap tu. Kan? Tarik sini, bawa sini, helak sini, hilit, bawa sini, sangkut sini, juntai pula. Dia punya style. Itu belum juntai tak kepala, tutup sarjan, tangan pakat tinggi lagi. Dia punya. Lepas tu belum cerita lagi. Tiup. Tiup, tetap tiup. Jangan. Fashion, tak lama lagi akan keluar yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Tudung ni, atas ni letak zeng ni kat dalam. Biar dia keras. Dengan hujan. Tahu dia hujan. Iya, tak main lah pakai kertas keras. Tak main lah. Dia macam cap . Macam cap. Kain plekat pun akan ada style dia. Tengok . Ya, telekung pun. Siapa sangka kan? Telekung diinovasikan sampai macam tu. Jadi mahal gila. Dulu telekung tak adalah semahal itu. Sekarang telekung dengan kain macam tu, dengan fashion. Sekarang ada telekung warna hitam. Telekung warna hitam. Balik dah tarawih gelap-gelap tu, suspend. Nampak macam ada orang. Tidak. Kan. Lepas tu dah ada telekung kuning, telekung merah, telekung biru sekarang. Siap ada nombor jersey Ronaldo. Bayangan. La ilaha illallah. Dia punya kreativiti lah sekarang kan. Kreativiti. Itu saya kata tadi, inovasi. Nak ngomong apa? Dia akan berlalu. Benda tu akan berlalu. Dia akan ada lagi benda baru. Macam botol air. Kan? Dulu pattern dia sama. Yang macam yang akak minum tadi tu. Sama kan? Tapi sekarang tengok modern, nampak tak? Dia ada yang kempis dekat tengah. Dia ada yang design yang macam tu. Kan? Order kat TikTok dia kata kan.
Nampak tak? Sebab zaman kecanggihan teknologi menyebabkan trend tu akan berlalu dengan cepat. Sekarang ni budak-budak kan, macam dulu sebut mantap kan. Saya pergi dekat satu muzium Amudi dekat Hudaibiyah kan. Dekat Taif, sorry. Bila pergi dekat muzium tu, Assalamualaikum, inilah rumah orang Arab. Mantap. Orang Arab tu sebut. Ini pula macam ni lah, macam okey semua, mantul pun dia sebutnya. Lepas tu sekarang macam-macam pattern budak cakap kan. Budak-budak sekarang ada yang istilah terbaru budak sekarang sebut apa dia? Anjay, dia kata Allahu Akbar. Perasan budak sekarang kan? Apa hal pula? Saya bertanya pula ke anak saya, apa hal aku sebut anjay pula? Rupanya anjay ni daripada anjing tu dia jadikan pattern anjay, dia kata. Yang tak tahu main ikut aja. Nampak tak? Iya. Kan apa nama? Apa berdosa, apa nama dulu? Sama apa? Mana-mana rancak berdosa. Saya pergi kat Madinah, kat kedai-kedai tu semua cakap begitu. Mana-mana rancak berdosa. Pergi dekat satu kedai tu, bosku jail. Dia kata macam tu. Dia cakap. Bayangkan tokai kedai tu boleh sebut la ilaha illallah di Mekah Madinah kan. Dia memang ambil trend semasa. Sekarang ni kan. Tu sebab jadi trend tu akan berlalu tak? Berlalu. Macam dulu, ingat tak? Siapa yang zaman saya dia tahu. Kalau seluar kalau setakat lutut aja dia panggil seluar apa? Dulu panggil seluar steng. Yang apa? Seluar steng, setengah steng. Nah, sekarang ni dia panggil lain. Pakai short. Sekarang ngada, nyampah aku. Kan ya. Macam dulu saya belajar dekat UiTM masa ambil diploma di London, Lalu Gajah Melaka. Lendu. Dulu kita orang cakap, "Weh, jom lepak dekat Lalu Gajah. Jom lepak dekat Lalu." Tiba-tiba budak UiTM hari ni sebut, "Jom lepak dekat AG." Lalu Gajah jadi AG. Jom kita lepak dekat Kerian. Agaknya lah kan. Iya. Yang mana kita tahu kan. Kau kat mana? KL. Kerian lama. Macam tu. Kan, mana tahu? Mana kita tahu? Kan dia boleh letakkan trend tu. Tapi trend ni akan apa? Tu sebab tak usah sombong. Dia akan berlalu. Kan? Kita jadi kerja. Tanya orang-orang lama yang dah nak pencen ni tengok kan. Yang dah nak pencen ni tanya. Macam baru semalam kerja. Dah banyak tahun dah. Kita sedang menghitung hari. Detik demi detik. Tak sabar nak pencen rasanya. Betul. Saya yang dah pencen ni pun rasa macam tak percaya dah pencen. Dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tunjuk kat K Garden tak dilayan dekat tu. Masam betul. Oyo okey. Tak mau tunjuk. Tara. Tentu. Jadi tak payah kita sombong. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki dengan orang. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalaulah orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengarnya Puan Esyu dapat pergi haji tahun ni. Dengar, tahu. Macam tu je. Dia tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, yalah, baguslah. Macam tu je. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru, buat loan senang sekarang. Tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat 10A pesa. Yalah, dengar tu dah 10-20 ribu ada calon dapat 10A ni. Mungkin anak dia salah seorang lah tu. Dia tak rasa apa. Maknanya dengki dah ada. Tapi kalau dengar Puan Esyu dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Tu dah confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat je bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curi duit tu. Dengar-dengar anak dia pas semua macam anak dia seorang pandai, confirm dengki.
Tapi yang paling baik sekali dengan Puan Aisyah dapat pergi haji tahun ni. Ya Allah, ya ke? Nak jumpa dia lah. Puan, nanti kalau Puan pergi, Puan jangan lupa doakan saya tau. Saya pun nak pergi juga. Dia happy sama. InsyaAllah saya doakan. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau daftar pun tidak. Kan? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi tau. Mati hidup. Macam mana dah boleh? Belum mati balik. 2 kali. Tapi boleh buat rayuan. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, Alhamdulillah. Papa senang boleh minta tolong dia. Kan bagus. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya Allah, boleh tumpang kereta dia pergi kerja. Kan? Time isi minyak buat tidur. Settle. Dengar-dengar nak dia apa semua peksa. Alhamdulillah ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai. Masa majlis Anugerah Himat Cemerlang tu, anak-anak yang cemerlang ni pun dapat duit sumbangan daripada PBT. Kan? Contohlah. Jadi makna kata tu dia jaga hubungan satu dengan yang lain. Seterusnya percaya pada hikmah. Ingat tak saya sebut tadi awal tadi yang Jibril bagi tahu keperkasaan seseorang manusia, ketidakbergantungannya pada manusia yang lain. So hidup kita ni tak usah berharap pada manusia. Minta-minta lah Puan Fisha nampak kerja aku, dapat aku naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Sebab Puan Fisha ni hanya manusia biasa. YDP pun manusia biasa. Jadi dalam jawatan kuasa kenaikan pangkat tu bincang. Dia bagi pandangan, sudahnya orang ni yang dapat. Sebab izin Allah. Itu je. Percaya pada hikmah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak kita baik. Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, kesiannya mama. Baik tak baik budak tu? Baik. Sejuk apa? Sejuk apa perempuan? Sejuk hati. Sejuk perut tu kembung tahu. Kau ingat kau seorang je ada perut kan? Cepat betul sejuk perut ibu mengandung. Boy. Dia seorang je ada perut. Orang sejuk hati. Ada anak yang baik macam tu. Ataupun mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi suami yang penyayang, suami romantik, suami balik yang panggil daripada ruang tamu lagi, yang abang balik ni, yang timbul isterinya dengan senduk tu, abang masaklah. Suami pun kata, ayah tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka si abang sehari. Abang, kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak cakap? Nak geli-geli pula. Alah. Happy tak kalau suami macam tu? Happy tak? Dulu masa sebelum kahwin bila tanya nak cari isteri, nak cari suami macam mana? Yang sweet, yang funny. Tapi bila dah kahwin, bila suami tu sweet sikit, abang rindu betul dengan si abang. Nak mati ke apa untuk ni? Apa dia benda nak ni? Tentu kan. Ataupun bila suami tu buat kelakar sikit, abang ni tak boleh serius ke? Ingat orang perempuan, jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Jangan main-main. Kalau ada orang ketiga, I sukalah dengan you ni sweet, bertuah isteri you. Sebab ada orang yang sekelakar you atas muka bumi ni. Lepas tu suami pun jadi apa? Well, tak sasar jadi Jalaluddin Hasan. You tak tahu apa yang I tanggung selama ni. Macam tu kan. Iya, tu sebab hargailah. Hargailah suami kita. Suami pun sama, hargai isteri. Jangan cakap saya ni buat sebelah. Kadang isteri pun sama. Isteri nak je penyayang, nak ngada sikit. Dia nak ngada dengan siapa? Dengan suami dia lah. Abang manja-manja sikit kan. Kemudian apa yang kena ada dalam hikmah ni adalah kita yakin dan percaya Tuhan tak bagi ni, ada rezeki lain Tuhan bagi. Tuhan mungkin ada orang bagi rezeki dia kahwin cepat, jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu lambat kahwin, jambatan dia panjang, tapi rupanya Tuhan nak bagi jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu, dapat rezeki kahwin banyak kali. Contohnya ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin-kahwin, Tuhan rezekikan dia jaga mak ayah dia sampai ke penghujung hayat dia. So percaya pada hikmah.
tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kemudian apa dia? Seterusnya bertanggungjawab dengan tindakan dia. Tak suka menyalahkan orang lain, tanggungjawab dalam bekerja. Lepas tanggungjawab apa dia? Respon positif. Keluar dekat pekeliling tu, dekat notice board tu, mulai berapa hari bulan, semua staf NDK tidak dibenarkan lagi minum lagi ni. Hendaklah minum di pantry masing-masing. Mestilah berada ni. Hendaklah pastikan tak keluar pada waktu ini. Wah, semua klaim hendaklah dibuat begini mengikut borang ni. Wah, adalah respon. Sudahlah, nyusahkan orang, mati lagi baik. Dia marahkan notis tu. Benda lah, boleh jalan lah. Kau tengok ni benda ni nyusahkan kita, kau nampak? Yang seorang tu lagi lah, kau orang muda ni buatlah, akad anak pencen. Yang seorang tu pula. Kita pun baca balik, ada tak notis tu tulis kepada anak bersara sila abaikan notis ni? Tak ada pula. Tapi mana nak bagi tahu kita kadang gemar bersangka-sangka. Tak usah. Buat, ada sebab pihak pengurusan keluarkan sekela tu, sebab dah dibincangkan. Ataupun arahan daripada pihak yang lebih berautoriti lagi, lebih tinggi lagi daripada tu mungkin. Buat dulu, ada tujuan yang nak dicapai, ada maksud yang dicapai daripada arahan itu, daripada masa ke semasa. Dan seterusnya yang kena ada apa yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlaskan dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Buat kerja tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas dah tu. Tapi yang paling tepat sekali kalau cerita bab ikhlas, membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan adalah daripada Allah semata-mata. Itu baru ikhlas. Aku kerja tak naik pangkat, okey, aku ikhlas. Adalah Tuhan bagi kat aku. Manusia tak bagi, tak ada apa-apa. Aku paling risau kalau Allah tak bagi kat aku. Nampak? Itu sebabnya Nabi pernah sebut, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Tuhan, maka percayalah sesungguhnya dia jauh daripada rahmat Allah. Memang kena ada ujian, tapi makna ujian ni sebenarnya menjadikan kita lebih terbuka, lebih ikhlas, supaya kita mungkin ada satu benda yang Tuhan nak bagi kat kita kena percaya. Ya, jadi dalam hidup ni saya nak bagi tips. Sikit lagi. Tips apa yang kena ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam kerjaya kita. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Ada je ujian. Tak ujian tempat kerja, ujian dengan bos, ujian kawan rekan kerja, ujian keluarga, ujian suami, ujian isteri, ujian anak. Tentu ada ujian. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Mana bumi yang tidak ditimpa hujan? Kan? Akan ditimpa hujan juga sudahnya. Jangan cakap Arab, Jeddah, Arab Saudi itu panas, tak pernah hujan. Pernah hujan lebat. Pernah. Jangan cakap, semua pernah. Jadi tentu akan ada ujian. Dah nama pun manusia. Ujian hari Jumaat, selipar hilang. Ujian juga. Ujian hari Jumaat, tak sempat makan, asyik kena marah je hari ni. Kan, contoh. Ujian, nama naik untuk ceramah dekat bilik Amal Amanda ni. Aduh, kenapa dah naik pula nama aku ni? Contoh kan. Ada pula tu nama tak naik tapi datang juga. Contoh. Kan, contoh. Ada nama tak ada tapi datang juga. Janji aku ada kan. Ada ujian, semua ujian. Ya. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Syukur dengan nikmat Tuhan bagi kat kita. Nikmat yang paling besar salah satunya nikmat bekerja. Tuhan bagi kita peluang bekerja di Masjid Daerah Krian walaupun berstatus kontrak. Pekerja yang paling bertuah sekali dalam Masjid Daerah ni adalah pekerja yang berstatus kontrak. Kenapa pula? Sebab dia tak payah terikat lama-lama. Kalau setahun, lepas tahun renew, lepas tahun renew. Setiap kali renew dapat pampasan tak tu? Betul? Dapat pampasan.
rugi kan kalau tak kerja betul-betul. Biasanya yang kerja majlis, kerja PBT, jarang kontrak tak sambung, melainkan buat perangai. Tu je. Melainkan dia yang tak nak sambung. Maknanya buat perangai tu tak nak sambung lah. Buat perangai elok-elok. Ini kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti, kejap-kejap MC buah pinggang beralih, lutut tercabut, bahu tertanggal. Yang seorang tu lah jajab meninggal. Ayah meninggal, mak meninggal, adik meninggal, semara meninggal. Sudah bila dikaji balik salah silah keluarga tu, tragis betul. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Habis semuanya mati lah. Kan? Itu dia. Jadi makna kata dalam hal ini, tu saya kata tadi, kena syukur dengan kerja yang kita ada. Kata Imam Al-Ghazali, 4 tanda syukur. Pertama, dengan lidah sebut Alhamdulillah. Kedua, hati memperakui siapa bagi nikmat. Ketiga, tingkah laku dan perangai melambangkan kita syukur kepada nikmat yang Tuhan bagi. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita dibuang daripada kerja kita. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Tu saya dah sebut tadi. Yang keempat, redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa beza redha dan pasrah? Saya pernah ceramah di satu masjid di Kuala Pilah, tak saya sebut masjid mana. Saya ceramah maulud, saya tanya makcik apa maksud selawat makcik, apa maksud selawat? Seorang makcik ni jawab, nak ceramah lah, tanya pula, kena sound pula aku. Punya Samsung makcik tu. Kira yang korang diam ni kira okey lah tu. Bila aku tanya apa beza redha dan pasrah, ya Puan Fisha ya, apa beza redha dan pasrah? Kan, jangan risau Puan Fisha, saya jawab kan. Saya tahu Puan Fisha ada jawapan lah, tapi biar saya jawab. Puan Fisha ni dia banyak bincang definisi dengan saya ni. Beza redha dan pasrah. Pasrah ni menerima dengan hati yang sakit. Tapi redha menerima sesuatu perkara tu dengan ikhlas. Mana terima seadanya. Saya lakonkan contoh pasrah macam ni. Nak buat macam mana kan, dah macam tu nasib akak, dah suami akak pilih jalan ni. Walaupun akak tak suka, tak ada perempuan yang suka pun benda ni, tapi akak kena terima. Walaupun sakit akak terima. Tu pasrah. Tapi kalau redha macam ni, nak buat macam mana kan, mungkin ni dah rezeki akak, Allah dah tentukan suami akak macam ni. Akak harap suami akak dapat menjalankan tugas dengan adil. Dia tidak membahagi-bahagikan dan tidak berlebihkan yang lain. Mudah-mudahan dia dapat bertindak dengan baik. Mudah-mudahan syurga lah buat kami semua. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ini bagi contoh akademik saja. Faham jadi maknanya redha dengan pasrah tu ada beza. Pasrah terima dengan hati sakit, redha terima dengan hati yang ikhlas. Dan yang kelimanya ikhlas. Ikhlas tu tadi yang saya sebut tadi. Ada 5 ni insya-Allah. Ingat, kita kerja di majlis daerah Kerian. Sampai bila pun kita takkan kaya. Jangan kecil hati. Sebab apa? Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Jadi kita kerja ni jangan kerja sebab nak kaya. Bukan ini tempatnya. Tapi bekerja sebab nak mencari rezeki yang halal. Ingat, dalam hidup kita ni jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan begitu juga nak banyak pastikan gaji kita diberkati. Maka bekerjalah dengan jaga semua tadi. Jujur, amanah, jaga hubungan satu dengan yang lain, percaya pada hikmah, amalkan, jangan suka menyalahkan orang lain, bertanggungjawab, respon positif, ikhlas, kemudian sabar, syukur. InsyaAllah ada semua ni, maka kita bukan beroleh keberkatan dalam kehidupan kita. Apa maksud berkat? Pun saya jawab juga. Puan Fisha jangan jawab, biar saya jawab. Maksud berkat adalah kebaikan yang Tuhan bagi kat kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itu maksud berkat.
7 tanda rezeki kita diberkati. Sebab tajuk kita hari ni kan, pekerja berintegriti, rezeki diberkati. Gaji diberkati. Gaji diberkati. 7 tanda rezeki kita diberkati. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham perempuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit kita rasa cukup, banyak boleh sedekah, boleh tolong orang. Dia bila sikit cukup memadai untuk dia dan keluarganya, tapi dia ada lebih, dia siap sedekah, bantu orang lagi, bantu bangsa banjir, masuk bank in kan duit untuk bantu Palestin, contoh. Kedua, rumah tangga rasa bahagia, itu juga tanda rezeki diberkati. Bahagia rumah tangganya. Suami balik bergurau, menyanyi dia, Pulung kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Yari umen are akeh nahi. Mengapa sekarang barulah kini? Are haza bume hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Balik nyanyi lagu Hindustan kan. Yelah, lagu yang simple-simple lah kan. Pernah dengar tak lagu tu? Tak pernah dengar? Yelah, lagu moden sikit lah. Tum hi ho mehbub mere. Macam tu lagu tu kan. Menyanyi dia, berlari-lari dia. Dia siap panjat-panjat tiang lagi. Asyik betul. Rumah ada tiang, buat macam mana kan. Jadi mana kata rumah tangga bahagia. Suami balik suruh picit belakang isteri. Isteri tengah lipat kain. Bukan senang nak tengok isteri ni lipat kain. Ya Allah, nak pula isteri berpangkat SU lah tu. Contoh kan. Isteri tengah lipat kain, suami picit belakang. Seronok tak perempuan? Perempuan tu tengah lipat kain, picit belakang. Allahu Akbar. Isteri yang kadang tak sampai hati dengan suami dia. Tengok keluarga bahagia. Abang pun kan penat. Sian abang. Abang. Macam tu saya lakonkan. Bukan faham kan. Ada tu siap marah suami dia. Abang jangan sentuh saya. Dia marah pula suami dia urut dia. Kenapa salah ke abang picit isteri abang sendiri? Saya bukan tak kenal abang lah. Picit 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Dia kata macam tu. Dia tahu dah suaminya biasanya ada udang di sebalik mi. Kan. Kalau kat sini ada udang di sebalik kuih tiaw, dalam kurungan omak. Macam tu kan. Macam tu. Malam tadi tutup pula dia. Geram betul aku. Bekerja aku pada Penang nak makan situ. Sound sikit SU. Cakap ada jangan buka-buka lagi dah. Geram aku. Secara live ni aku sebut ni. Geram betul. Daripada situ pergi pula cari char kway teow IPD dekat Bagan Serai. Aku punya iyalah duduk pap, air lemon ais kosong, tak nak gula. Okay, fine. Char kway teow satu. Makan semua dah tak ada, tinggal ayak je. Apa hal pula? Aduh, hai. 2 tempat tak ada luck aku malam tadi. Aduh, hai. Kebetulan malam tadi mak saya jumpa mak saya. Sebab mak saya nak pergi ke Tasik Banding, Teluk Banding. Tasik Banding kan, houseboat dengan Pak Tam saya, dengan Pak saudara saya. Pergi dah dia orang kan. Itulah tu. Nampak macam mana tak ada rezeki. Kan, saja je luahkan perasaan. Tapi tadi best lah makan dekat Pak Non tu. Pak Non Station. Terperanjat besar dekat menu tu. Kami tak hidangkan Milo Israel. Asyik betul. Dekat menu tu baguslah dia punya kempen kan, baguslah. Kami tak akan selagi kami tak temu menu yang lebih kurang sama macam tu, dia kata tu. Okeylah. Kan, saja je beritahu. Kan, itu sebab saya kejap lagi lah saya makan si lemak ni. Kan, macam tu. Terima kasih lah. Char kway teow tak ada tengah hari ni kan? Tak ada. Tak ada tempat tak ada. Tak ada char kway teow tengah hari, tak ada. Tak ada. Yalah, tak buat macam mana. Macam mana? Ada. Petang. Tak apalah. Saya malam ni kena ceramah lagi dekat Penang. Macam mana?
Macam itulah. Saja je. Kat mana aku berhenti tadi? Itulah. Ceritanya tentang berkat tadi. Suami, isteri tadi bahagia. Yang ketiga, tanda rezeki diberkati. Anak-anak berjaya. Anak-anak mungkin tak bagus akademik, tapi dia bagus kemahiran. Aku tengok aircon pun aku tahu dia on ke tak on. Tu tak payah belajar pun tahu. Kan? Tak payah nak pergi belajar lah kan. Tapi dia boleh nak servis aircon tu. Dia tahu nak buat macam mana. Ini leaking ni ada masalah ni, dia tahu. Nampak tak? Anak-anak berjaya. Anak-anak dapat nombor 3 dalam 50 orang dalam kelas tu pun dah rasa gembira. Anak dapat hadiah markah terbaik, asasiah terbaik pun kita happy dah. Anak dapat markah bahasa Inggeris nombor 3 terbaik dalam kelas. Bahasa Inggeris. Hui, power betul. Mak ayah pun tak boleh cakap orang putih. Yes, no right, thank you. What you talking around about? Dia tahu tu je. Kan? Bangga. Kadang boleh nangis tengok anak kombo. Bang, anak kita dah kombo dah bang. Suami kata kau kawal perasaan kau. Ini kombo tadika ni, bukan kombo universiti. Bayangkan happy dia, menangis, malu suami tu. Tak apalah, umur bang macam tu. Dia tak boleh tersentuh hati sikit macam tu. Tu tanda berkat rezeki. Kemudian seterusnya, yang keempat adalah apabila dia suasana je tempat kerja, suasana dengan kejiranan, dia senang dengan orang senang dengan dia. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Senang orang dengan dia, bagus dia, tak sombong walaupun dia ada kereta sport. Contoh lah kan. Contoh tak, dalam Kerian ni berapa ramai pakai kereta sport je cakap. Seorang ni steady. Dia buat kajian ni, sedap kau menambah. Kalau habislah makan kau, habislah. Tambah dia menambah minyak lagi. Sedap dia. Tapi memang ya pun, setakat saya perhati pun tak ada. Surround dah, Taiping semua tak ada. Jangan katakan Bagan Serai, Kerian sampai Taiping, tak ada. Kereta tu tak tahu. Dia berapa seat tu? 4 seat lah. 2 seat. Gila. Memang best lah kereta tu. Saya ingat saya nak cari satu biar ada 2 orang pakai. Kan? Tapi kereta tu okey. Dia kurang. Maintenance dia pun senang jaga. Betul. Servis pun tak ada meragam lah kan. Kurang mengagam. Ya, tak adalah. Sebenarnya tu pun tanda murah rezeki. Mudah nak dapat benda yang kita nak. Ya. Kemudian apa lagi? Mudah nak buat benda-benda baik. Tu pun tanda keberkatan rezeki kita. Mudah nak tolong orang. Aku tak dapat datang kerja soalah, kau boleh tak cover aku? Boleh, insya-Allah. Senang je nak cek pengganti dia. Orang senang nak tolong dia. Senang nak buat benda-benda baik. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu masa banjir di Pahang dan di Terengganu. Siapa yang nak sila bagi nama. Cepat-cepat dia bagi nama. Dia mudah nak buat benda baik, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak zikir, mudah nak mengaji, mudah buat benda-benda baik. Kemudian yang keenam, mudah sentiasa selalu sering dapat tetamu yang datang ke rumah dia. Tetamu sering berkunjung ke rumah dia, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi tu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order. Faham? Abang berkat sampai lagi. Ya Allah. Tak ada. Tu tak kira. Tu tak kira. Kan? Jadi yang kita kira ni, tetamu yang datang rumah, kita bawa masuk dalam rumah, pelawar kita jamu, dia makan. Itu berkat. Biasanya keluarga, saudara mara, kawan-kawan, kan? Kan? Macam tumpang naik kereta pun tu berkat sebenarnya. Betul. Walaupun tempat duduk tu 2 je. Kan? Pandailah tambah kargo belakang, tarik kan. Maknanya itu juga adalah satu tanda berkat. Dan begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Sebagai kesimpulan, perkataan yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Kesimpulan ni saya ambil beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Ingat tu. Tak pernah cukup. Dia tetap akan minta lembah yang ketiga. Kedua, cari rezeki yang halal, Nabi pesan. Kerana yang halal itu cukup buat kamu, sejajar dengan integriti yang kita cerita. Ketiga, manusia yang paling kaya, kata Nabi, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada.
Seterusnya Nabi pesan, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Macam keluarga kita, suami isteri, jangan fikir apa kita tak dapat, tapi fikirlah apa yang kita boleh beri untuk keluarga kita. Buatlah apa pun untuk selamatkan keluarga kita. Buatlah apa pun untuk jaga keluarga kita. Buatlah apa pun. Buatlah. Sebab memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah yang beri. Ingat, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nak jalan laju, boleh jalan seorang-seorang, tapi tak tahulah sampai ke mana. Tapi dengan bersama-sama, insya-Allah kita boleh berjalan mencapai segala yang kita inginkan dengan berjalan dengan lebih jauh lagi. Hidup kita ini adalah antara B and D, birth and death. Birth kelahiran, death kematian. Hidup kita antara kelahiran dan kematian. Antara huruf B dan D, ada satu huruf lagi di tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih hidup yang tak berintegriti, kita tanggunglah akibatnya. Tapi kalau kita pilih hidup berintegriti, hidup kita akan tenang, hidup kita akan lebih tenteram. InsyaAllah kita akan lebih berbahagia dengan kehidupan kita. Jadi cukup sekadar itu. Cukup sekadar itu, tuan-tuan muslimin. Terima kasih banyak saya ucapkan. Puan Fisha, terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Gurau banyak yang Puan Fisha, minta maaf. Begitu juga cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi itu saja daripada saya.